Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Jadi hari ini saya akan merakam satu tugasan video micro teaching untuk subjek pedagogi. Jadi hari ini disebabkan oleh sekarang musim pandemik COVID-19, jadi pelajar tidak boleh datang ke sekolah. Jadi kita akan membuat micro teaching secara simulasi. Okey. Jadi tanpa membuang masa, jom kita ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ustaz ucapkan kepada semua murid-murid. Okey, apa khabar kamu hari ini? Okey. Semoga kamu sihat semuanya. Okey. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada pagi ini, bagi memberkati pembelajaran kita, okey, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, Ustaz mahu kita sama-sama menyanyikan satu lagu. Okey. Sekejap Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Oh segar kehijauan. Okey, sama-sama ikut Ustaz. Di pantai keputihan terbentang luas lautan biru. Tiupan bangun. Okey, sama-sama. Siapa yang tidak nyanyi, Ustaz suruh dia nyanyi dengan Ustaz di depan ini. Come on. Okey, semua bagi tepukan untuk diri sendiri. Bangun, tepuk. Okey. Nyanyi sudah. Okey, sekarang ini Ustaz ada gambar. Okey, gambar Ustaz mau kamu teka mengenai apa gambar ini. Okey. Gambar yang pertama. Okey, siapa mau jawab? Okey, Ali, bangun Ali. Okey, bagus Ali. Okey, apa gambar ini Ali? Okey, terima kasih kepada Ali. Ali beritahu gambar ini mengenai asap daripada kilang. Okey, bagus. Okey, gambar yang kedua. Siapa mau jawab? Okey, Fatimah. Bagus Fatimah. Fatimah. Okey, apa yang kamu lihat pada gambar ini? Okey, terima kasih. Kasih tepukan untuk Fatimah. Okey, Fatimah jawab gambar ini mengenai pokok yang ditebang. Okey, betul. Okey, seterusnya Hamzah. Okey, Hamzah. Mau jawab kan? Kamu mau jawab ini? Okey, Hamzah bangun. Okey, Hamzah. Terima kasih Hamzah. Okey, Hamzah bagi tahu gambar ini mengenai sampah sarap di sungai. Okey, sampah sarap di sungai. Okey, gambar terakhir. Okey, siapa mau jawab? Okey, Abu. Okey, Abu. Bagus Abu. Gambar mengenai apa ini Abu? Okey, terima kasih Abu. Okey, Abu jawab gambar ini mengenai botol-botol di tepi laut. Dia jawab. Okey, semua jawapan yang kamu beri tadi adalah betul. Tapi yang paling tepatnya adalah gambar-gambar ini mengenai pencemaran. Okey, seterusnya apa yang kita boleh kaitkan, apa yang kamu boleh kaitkan dengan lagu yang kita nyanyikan tadi, dengan gambar-gambar yang Ustaz tunjukkan tadi dengan pembelajaran kita yang akan kita belajar pada pagi ini. Siapa mau jawab? Okey. Fatimah lagi. Okey, Fatimah. Bagus Fatimah ini. Okey, Fatimah. Okey, terima kasih kepada Fatimah. Okey, Fatimah jawab mengenai pencemaran alam. Okey, bagus. 90% tepat. Okey, jadi Ustaz beritahulah pembelajaran kita pada pagi ini adalah kita akan belajar mengenai alam sekitar. Okey. Okey, kita sudah tahu mengenai tajuk pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, iaitu alam sekitar. Okey. Siapa yang tahu? Okey, sebelum
Ustaz mau tanya lagi. Siapa yang tahu apa yang kamu tahu mengenai alam sekitar? Apa yang kamu faham? Okey. Hamzah. Okey, Hamzah. Orang lain lah. Tadi Hamzah sudah. Okey, Razman. Razman bangun. Okey, Razman, apa yang kamu faham mengenai alam sekitar? Okey, bagus. Terima kasih Razman. Beri tepukan untuk Razman. Okey, bagus soalan dia. Razman jawab. Okey, Razman jawab alam sekitar iaitu pokok, sungai, kan? Sungai. Apa lagi kamu jawab tadi? Laut. Okey, itu bagus. Itu contoh alam sekitar. Bagus. Okey. Siapa lagi mau jawab? Okey, Siti. Okey. Ya. Yeah. Okey, terima kasih kepada Siti. Okey, bagi tepukan untuk Siti juga. Okey, Siti jawab alam sekitar, dia bagi tahu Ustaz alam sekitar ini adalah sungai, pokok, sama dengan jawapan Razman tadi. Tapi yang last sekali dia bilang kereta. Okey, kereta. Betul. Duduk. Terima kasih. Okey. Ustaz buat pembetulan. Okey. Yang sungai, pokok dan yang Siti jawab tadi betul, tapi yang last sekali itu kereta bukan daripada alam sekitar. Kereta itu merupakan satu teknologi ciptaan manusia. Dia bukan alam semula jadi. Okey. Okey, terus kita pandang ke depan. Kita tengok apa yang sebenarnya mengenai alam sekitar. Okey. Semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Okey. Maksudnya di sini alam sekitar ini merupakan semua ciptaan Allah, dan seperti lautan, tumbuhan, udara dan sebagainya. Haiwan, maksudnya yang semula jadi tercipta, yang Allah ciptakan untuk kita. Maksudnya di alam ini. Itu merupakan alam sekitar. Maksudnya itu alam sekitar. Ya, dan apa itu? Dan semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Okey, maksudnya semua alam sekitar ini, daripada yang dia beritahu tadi, pokok, lautan, udara, sungai, perlu dipelihara untuk menjamin keharmonian hidup bukan sahaja manusia, semua haiwan dan sebagainya. Bila kita tidak memelihara perkara-perkara tadi, alam sekitar tadi, menjadi kemusnahan, kesusahan kepada manusia, haiwan, dan tumbuh-tumbuhan, semua menjadi kerosakan. Okey, manusia tidak boleh minum air yang bersih, kan? Haiwan boleh mati tanpa air. Apa lagi? Apa lagi? Siapa boleh bagi contoh? Okey, Ali. Apa lagi? Okey, bagus Ali. Ali bagi tahu sungai tercemar. Itu merupakan kesan daripada alam sekitar yang tidak dijaga. Okey, nanti kita huraikan. Okey. Okey, pengertian alam sekitar kamu sudah faham. Okey, mari kita tengok pula dari segi pandangan Islam. Bila disebut pandangan Islam, kita haruslah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Bagus. Kita tengok apa yang diceritakan dalam Al-Quran mengenai alam sekitar. Banyak diceritakan dalam Al-Quran. Salah satunya ayatnya ialah, okey, Ustaz baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Okey, maksudnya apa? Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Okey, dalam ayat ini Al-Quran ini jelas menceritakan kepada kita tegahan Allah kepada semua hamba-Nya, jangan kamu melakukan kerosakan kepada apa?
kepada apa yang sudah sedia ada diciptakan Allah. Faham? Sedia ada tu apa? Alam sekitar ini. Alam sekitar ni, pokok yang kita beritahu tadi, sungai, lautan, pokok dan sebagainya itu, Allah tegah dalam Al-Quran, jangan kamu melakukan kerosakan kepada apa yang sudah dia ciptakan. Okay, jelas dalam Al-Quran. Okey. Setakat ini ada siapa yang mau tanya soalan? Okey, kalau tiada soalan, okey, kita terus kepada pembelajaran kita yang seterusnya. Okey. Yang itu adab pada alam sekitar. Apa adab maksudnya apa? Apa perkara baik, tata susila yang perlu kita lakukan untuk menjaga alam sekitar. Pertama, menguruskan aktiviti pembuangan sampah. Okey, kita perlu menguruskan aktiviti pembuangan sampah secara sistematik. Okey, pembuangan sampah ini perlu. Hari-hari memang kita akan ada sampah. Betul kan? Rumah kamu ada sampah kan? Ada. Siapa yang rumahnya tiada ada sampah? Tidak ada sampah. Semua ada sampah kan? Daripada di rumah, di sekolah dan sebagainya. Tapi adab untuk menjaga alam sekitar, maksudnya kita menguruskan pembuangan sampah dengan sistematik. Bagaimana sampah itu untuk kita leburkan ataupun kita lupuskan. Bukannya kita baling, kita buang di sungai dan sebagainya. Okey. Dan yang kedua, mengawal aktiviti pelepasan asid. Maksudnya, apa maksud di sini? Siapa tahu asid? Okey, Ali mau jawab. Okey, Ali, apa itu asid, Ali? Okey, Ali jawab, asid itu bahan kotoran. Okey, bagus. Okey, maksudnya asid ini adalah sisa-sisa buangan daripada kilang-kilang yang kita tengok dalam TV ataupun kita tengok di bandar-bandar ada kilang-kilang. Dia menghasilkan satu-satu produk, tapi dalam masa yang sama dia menghasilkan sisa-sisa asid daripada sisa-sisa proses pembuatan produk itu. Contoh buat kereta dan sebagainya, dia menghasilkan asid, kesan sampingan dia. Tapi sisa itu tidak diselia dengan betul. Itu menjadikan yang menjadikan kesan. Tapi adab untuk menjaganya adalah kita menguruskan aktiviti pembuangan asid itu dengan sistematik. Sama juga macam sampah tadi. Okey, seterusnya. Yang seterusnya adalah mengawal aktiviti penebangan pokok. Mengawal aktiviti penebangan pokok. Di dalam hutan yang biasa kita tengok itu pokok apa? Siapa mau jawab pokok apa? Yang orang tebang itu, yang orang panggil pokok apa itu? Okey, bagus. Pokok balak yang dijadikan produk dan yang dijadikan perabot. Okey, perabot dan sebagainya itu adalah pokok balak. Jadi kita panggil pokok balak kan? Kita tebang. Tapi perlu juga sama dengan macam dengan asid dan sampah tadi. Perlu kepada pengurusan aktiviti pembuangan penebangan pokok itu, perlu kepada siapa tahu? Perlu kepada apa? Perlu kepada pengurusan yang sistematik. Maksudnya pokok ini sampai umur dia ni baru boleh tebang. Yang kecil-kecil lagi tidak boleh tebang. Bukannya kita pergi tebang semua satu hutan. Itu menyebabkan kemusnahan pada alam sekitar kita. Okey. Yang seterusnya, mengawal aktiviti pembakaran terbuka. Itu merupakan juga satu adab kita terhadap alam sekitar. Kita mengawal aktiviti pembakaran terbuka. Kalau di rumah, sampah-sampah yang sikit-sikit itu, yang kecil-kecil itu bolehlah dibakar, kan? Tapi kalau dibakar secara terbuka, satu hutan kita bakar, ataupun sampah itu satu rumah kita bakar sampah, itu sudah aktiviti pembakaran yang tidak yang terbuka, yang tidak terkawal. Itu merupakan bukan adab terhadap alam sekitar. Adabnya ialah apa dia? Siapa menjawab? Okey, bagus. Fatimah menjawab. Okey, bagus. Iaitu adabnya ialah kita menjaga aktiviti pembakaran tadi. Kalaulah sampah banyak dan sebagainya, hutan yang tidak boleh dibakar. Yang sikit-sikit tu boleh.
Maksudnya mengelakkan daripada pembakaran terbuka. Okey. Yang sebenarnya, okey, apa yang kamu faham mengenai adab? Yang Ustaz beritahu tadi, apa yang kamu faham mengenai adab pada alam sekitar? Okey, siapa mau jawab? Okey. Ahmad jawab. Okey, terima kasih Ahmad. Okey, bagi tepukan kepada Ahmad. Okey, jawapannya betul. Betul. Tapi Ustaz betulkan sedikit saja. Okey, sedikit saja. Maksudnya di sini adab, kesimpulannya untuk adab ini adalah adab kepada alam sekitar ini maksudnya semua perkara-perkara yang untuk kebaikan yang kita lakukan kepada alam sekitar kita. Itu merupakan adab. Semua benda yang kita lakukan kebaikan kepada alam sekitar, yang kita lakukan kebaikan kepada sungai, yang kita lakukan kebaikan kepada hutan, yang kita lakukan kebaikan kepada lautan, apa saja yang kita lakukan kebaikan, tidak kiralah kebaikan, kita tidak buang sampah ke sungai, itu adab. Kita tidak membakar hutan, itu adab semua. Kalau kamu mau senang faham, itu merupakan adab kepada alam sekitar. Okey, selesai di situ. Jadi sekarang ini Ustaz akan buat aktiviti berkumpulan. Okey, aktiviti berkumpulan. Okey, sekarang Ustaz akan buat satu aktiviti dalam kumpulan. Ustaz akan bahagikan. Kamu ada berapa orang ini? Okey, ada 25 orang. Okey, 25 orang Ustaz bahagikan 5. Okey. 5, 10, 15, 20, 25. Okey. Satu kumpulan 5 orang. Okey. Tugasnya adalah kamu bincang dalam satu kumpulan, kamu lantik seorang ketua. Okey, seorang ketua itu akan membentang tugasan yang kamu bincang dalam kumpulan itu. Tajuknya nanti Ustaz bagi selepas ini. Okey, maksudnya faham? Ada yang tidak faham? Okey, faham. Okey, bagus. Maksudnya satu kumpulan 5 orang, lantik satu ketua kumpulan. Untuk ketua kumpulan ini menjadi pembentang. Pembentang mengenai apa yang kamu bincangkan dalam kumpulan. Okey, faham? Okey. Ustaz bagi masa 5 minit. Kamu bagi kumpulan. Kamu mau bagi sendiri kah atau Ustaz bagi? Okey, Ustaz bagi. Selesai satu kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan, 4 kumpulan dan kumpulan 5. Okey, kumpulan 5. Okey, sekarang ini Ustaz ada di tangan Ustaz ini ada kad. Di sini kamu akan tulislah mengikut kreativiti kamu sendiri. Bagaimana kamu ingin menggambarkan. Okey, tajuknya. Tajuknya Ustaz bagi tahu dulu. Tajuk untuk kumpulan 1 iaitu kamu bincangkan dalam kumpulan kamu cara menjaga alam sekitar. Bagaimana cara menjaga alam sekitar? Kumpulan 1. Kumpulan 2, kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Apa kesan-kesannya? Kumpulan 3, kepentingan menjaga alam sekitar. Okey. Seterusnya kumpulan 4, balik kepada ini juga, cara menjaga alam sekitar. Kumpulan 5, kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Walaupun tajuknya berulang sama, tapi huraiannya Ustaz mahu tengok kreativiti kamu. Jangan kasih sama dengan kumpulan yang sama tajuk dengan kamu. Faham? Okey, faham. Okey, di sini Ustaz ada kad ini. Kad Manila ini, Manila dipanggil kad Manila ini. Okey, satu kumpulan 1. Okey, satu kumpulan 1 kamu ambil ni. Okey, satu kumpulan 1. Di kad ini bergantung kepada kreativiti kamu. Untuk kamu buat dalam bentuk peta iting, peta pokok, apa-apalah. Dia bergantung kepada kreativiti kamu untuk kamu menghuraikan tajuk yang Ustaz berikan kepada kamu tadi. Okey, faham? Okey, faham. Bagus. Okey. Ustaz bagi dulu. Okey, jatuh. Okey.
Nah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kamu boleh mulakan sekarang. Okey, Ustaz tengok semua kumpulan sudah siap dengan hasil kerja masing-masing kumpulan, hasil perbincangan, hasil kerja pembincangan dalam kumpulan masing-masing. Kumpulan 1 dan sampai kumpulan 5 ini sudah siap. Jadi seterusnya adalah ketua kumpulan perlu menjadi pembentang stay. Stay dalam kumpulan dia. Tetapi yang 4 orang lagi perlu round. Fahamkah? Perlu pergi ke kumpulan 2. Kumpulan 2 ketua dia akan membentangkan topik hasil perbincangan kumpulan dia, tetapi ahli kumpulan 2 pergi kepada kumpulan 3. Ketua kumpulan 3 akan membentangkan kepada ahli kumpulan 2 yang datang tadi. Okey. Begitulah seterusnya. Okey, Alhamdulillah Ustaz tengok sepanjang perjalanan proses kamu pusing-pusing tadi, yang kumpulan 1, kumpulan 2 sampai kumpulan 5 ini, ketua kumpulan sangat memainkan peranan. Sangat memainkan peranan masing-masing, dan Ustaz ucapkan tahniah. Dan daripada pemerhatian Ustaz, daripada pemerhatian Ustaz, kumpulan ke-1 dan kumpulan 3. Sangat bagus. Kita bagi tepukan sedikit. Bagi tepukan kepada kumpulan 1 dan kumpulan 3. Tapi kumpulan 4 sama kumpulan 5 juga bagus. Kumpulan 2 juga bagus. Tapi tengok yang aktif lah. Tapi semualah, semua. Kita bagi tepukan untuk semua. Okey. Selesai satu aktiviti. Ada satu lagi aktiviti. Satu lagi aktiviti, iaitu kita panggil gallery walk. Yang mana Ustaz mahu semua. Yang ni bukan Ustaz mahu semua kumpulan, yang kamu bentang tadi, kamu paparkan di atas meja. Setiap kumpulan akan pergi melawat hasil kerja masing-masing kumpulan yang lain. Kamu tengok pada hasil kerja kumpulan yang kamu lawat itu, kalau boleh bagi markah, kamu bagi markah. Ataupun kalau perlu buat pembetulan atau penambahan, kamu tulis di kertas dan kamu tampal saja di mana-mana atas kertas yang hasil kerja kumpulan yang kamu lawat itu. Faham? Faham? Faham. Kita mula. 1, 2, 3. Mula. Segala perjalanan proses aktiviti dalam kumpulan pembelajaran kita pada pagi ini juga berjalan lancar. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih ke atas sokongan, atas kerjasama yang kamu berikan kepada rakan-rakan kamu, sesama rakan, dan juga kepada Ustaz. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi ini,
daripada Ustaz terangkan mengenai alam sekitar di depan ini, dan kamu buat aktiviti dalam kumpulan, lepas tu buat gallery walk. Apa dia objektif sebenar pembelajaran kita pada pagi ini? Okey, objektifnya yang kita buat ini, yang kita dapat kaitkan dengan alam sekitar. Apa objektif pembelajaran kita? Yang pertama, murid dapat memahami pengertian alam sekitar. Kamu dapat faham kan? Apa itu alam sekitar? Kita sudah belajar tadi. Okey, yang kedua, murid dapat memahami adab-adab alam sekitar. Okey, yang kita sudah belajar juga kan? Okey, kamu sudah faham. Faham sudahkah? Okey, faham. Terima kasih. Iaitu ada yang Ustaz terangkan tadi. Yang kamu boleh jawab dan Ustaz terangkan tadi, adab mengenai alam sekitar. Yang ketiga, murid dapat menguraikan cara menjaga alam sekitar. Ini tajuk ini yang kamu yang Ustaz bagi dalam aktiviti dalam kumpulan tadi. Yang ketua kumpulan membentang. Siapa dapat tajuk yang ini? Menjaga apa tadi? Cara menjaga alam sekitar. Okey, ya, kumpulan 1 kan? Kumpulan 1 dan kumpulan 5. Okey. Kumpulan 1 dan kumpulan 5 sudah menguraikan, dan yang lain pun telah pergi, dan satu kumpulan demi satu kumpulan tadi semua sudah faham. Yang seterusnya, murid dapat mengetahui kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Itu juga aktiviti dalam kumpulan yang kita lakukan tadi. Kamu juga semua faham. Faham semua kan? Faham. Okey. Yang kelima, murid dapat mengetahui akan kepentingan alam sekitar. Okey, kamu juga akan dapat mengetahui kepentingan alam sekitar. Jadi inilah objektif yang kita ingin capai dalam sesi pembelajaran